Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang bahagia Profesor Madya Osman bin Yusuf, yang dihormati Puan Desi, khususnya rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Ini merupakan projek Nangka Madu, iaitu daripada kumpulan kami. Ahli kumpulan terdiri daripada Basri Dahlan, saya sendiri Rohan bin Ramli, Nik Kamrul Zaman dan Hasman Halimi. Saya tak pengenalan kini mendapat perhatian serius daripada kerajaan. Ini terbukti apabila kerajaan menetapkan sektor pertanian sebagai penyumbang ekonomi ketiga terpenting selepas pembuatan dan perkhidmatan. Kami memilih tanaman nangka madu kerana nangka madu merupakan salah satu jenis buah-buahan yang telah dengan pasti sebagai dasar pertanian negara, iaitu 1992 hingga 2010, yang mempunyai potensi untuk dibangunkan bagi menampung permintaan tempatan ekspor serta gantian impor. Ini merupakan latar belakang projek kami. Lokasi pertanian di balik pulau, lebih kepada bentuk perkongsian dan aktiviti kekal. Aktiviti kegiatan kami iaitu membekal buah nangka. Kami akan beroperasi pada 1 Ogos 2012 dengan keluasan tanah sehektar, dari modal keseluruhan sebanyak 90,000 daripada Bank Agrobank. Ini merupakan carta organisasi Madu Enterprise. Okey, pengurus pembangunan Cik Hazman, guru pemasaran Cik Basri, saya sebagai guru operasi dan guru kewangan Nik Kamrul Zaman. Kami mempunyai 5 pekerja. Visi projek kami ingin menembusi pasaran tempatan dan antarabangsa. Saya juga akan mempunyai potensi untuk pergi jauh, memandangkan isi nangka mempunyai khasiat. Kalau untuk maklumat, seperti kita ketahui, nangka mempunyai pelbagai khasiat, daripada akar, daun, isi dan biji, semua mempunyai khasiat. Mengikut daripada masyarakat Cina, isi ataupun buah nangka itu mampu mengatasi masalah mabuk. Mabuk perjalanan. Misi projek kami ingin menembusi pasaran tempatan dalam tempoh 3 tahun yang akan datang. Masyarakat juga akan mengusahakan tanaman nangka dengan lebih meluas pada masa yang akan datang. InsyaAllah, seandainya kami mempunyai modal yang lebih besar, nanti kami akan meluaskan lagi, mungkin 4 hektar ke ataupun lebih pada itu. Selain juga kami ingin mencari pasaran di luar Malaysia, seperti di Jepun, China, Korea serta Eropah. Objektif projek, kami akan menghasilkan buah yang bermutu agar mendapat lebih banyak pasaran. Jadi, bagi menghasilkan buah yang bermutu, kami telah memilih baja yang berkualiti, yang di CJI 7. Penggunaan baja tersebut mampu menghasilkan buah 2 kali ganda daripada baja biasa. Baja organik ke? Bukan. Bukan organik. Seterusnya, memperluaskan kawasan tanaman dan menjadi syarikat yang berdaya baju. Seterusnya, mempromosi khasiat isi buah nangka kepada orang ramai dengan mencetak risalah serta mengadakan ceramah berkenaan dengan tanaman nangka. Bahagian promosi akan dijelaskan oleh Saudara Basri. Seterusnya, menyediakan peluang pekerjaan kepada Bumi Putera. Dengan ketubuhnya, syarikat kami secara dengan secara langsung dapat mewujudkan peluang perniagaan kepada peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar tempat kami beroperasi. Ini kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan. Kekuatan kami, isi mempunyai khasiat yang tinggi, pulangan hasil 3 tahun, galakan dari kerajaan dan permintaan yang tinggi. Dari aspek kelemahannya, promosi belum lagi meluas, sistem pemasaran yang terhad, penjualan berlainan grade serta pengkelasan. Kalau ikut pada penjualan grade dan kelasan, nangka ni terbagi pada 3: berat, besar, sederhana dan kecil.
harga pun berbeza-beza. Mengikut pasaran sekarang, sekilo dengan harganya RM2.5. Seterusnya, serangga perosak dan penyakit tanaman. Manakala dari aspek peluang, memperluaskan kawasan tanaman, menjanakan sistem peredaran pemasaran yang sempurna, manakala halangannya persaingan daripada buah-buahan lain. Seperti mana yang kita ketahui, selain pada nangka, buah-buahan lain juga turut mempunyai potensi yang tinggi untuk dipasarkan. Seterusnya, harga yang tinggi. Ini merupakan lokasi tanaman nangka madu di balik pulau. Di kampung mana tu dia balik Di bola? kampung Sungai Ulang. Sungai Nipah. Sungai Nipah. Ini dia punya tempat lokasi. Itu tanah awam ke tanah orang ke tanah apa? Tanah kita sewa. Okey. Seterusnya saya mempersilakan Encik Hazman untuk meneruskan pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan pembentangan dengan faktor-faktor pengurusan tanaman untuk nangka madu. Yang pertama, keperluan asas tanaman, iaitu faktor iklim. Mana kita tahu nangka madu ini sesuai dengan iklim Malaysia, iaitu mempunyai taburan hujan tahunan di antara 2,540 mm setahun. Seterusnya, suhu di antara 27 darjah Celsius hingga 31 darjah Celsius. Okay. Dan suhu Malaysia, iklim di Malaysia juga tidak pernah berlaku kemarau yang agak panjang yang boleh menjejaskan tanaman nangka madu ini. Okay. Seterusnya, faktor tanah. Jenis tanah yang boleh digunakan ialah tanah gembur, berbukit dan tidak terlalu curam. Sebab kalau terlalu curam suka untuk harvest buah nangka letih. Okay. Kawasan seterusnya, bagian penyediaan anak benih. Okay. Kami menggunakan dua jenis anak benih untuk melakukan cantuman tunas, iaitu antara bakar CJ1 dengan CJ6. Itu apabila dilakukan cantuman, dia akan menghasilkan nangka madu yang sangat berkualiti. Seterusnya, anak benih yang hendak ditanam mestilah siap dan subur. Ini adalah kaedah cantuman tunas sepian yang boleh dilakukan untuk menghasilkan nangka madu. Seterusnya, faktor penanaman di ladang. Semasa penanaman di ladang, anak benih yang ditanam itu haruslah melalui proses pengerasan. Maksudnya, kita akan lakukan, anak benih ini akan kita keluarkan daripada store penyimpanan untuk di faktor pengerasan. Maksudnya kita akan dedahkan dengan cahaya matahari, tapi secara berkala untuk mengelakkan kejutan apabila ditanam kelak. Okay, seterusnya, kita akan membuat lubang tanaman yang digali awal dan dia akan terdedah selama 2 hari. Ini untuk lebihan tanah yang telah digali itu akan digaul dengan baja fosfat dan baja organik supaya baja dengan tanah itu sebati. Apabila kita melakukan penanaman nanti, anak benih akan mudah menyerap baja yang kita berikan. Okay, seterusnya, sistem penanaman. Okay, sistem penanaman untuk nangka madu ini ada satu sistem, yaitu tanaman tunggal. Tapi dalam tanaman tunggal ini ada 3 kaedah yang begitu baik untuk digunakan. Yang pertama, kaedah segi 4 sama, segi 3 sama dan segi peluang. Dalam sistem segi 3 sama boleh menghasilkan pokok yang baik pada jarak yang sama berbanding segi 4 sama dan segi peluang. Okay, ini contoh gambar raja penanaman nangka di ladang. Yang di atas tu, Ini cadangan ini Cik Azman untuk berapa keluasan ni? itu 1 hektar. 1 hektar. Okey. Dia punya masa lama untuk sungai berbuah berapa lama? Dia dalam 3 tahun. 3 tahun dah berbuah. 3 tahun dah berbuah. Okey. Ini nangka mastura ke nangka madu? Nangka madu. Oh, dia berbeza dengan mastura. Okay. Sebab saya biasa dengan mastura, dia di student tentang. Dia ada bersama fizikal kan. Ya. Asal dia. Tapi ni pokok dia lagi rendah kan? Lagi rendah. Okey. Ada tak gambar dia? Ni Okey. ada. Alright. Ni contoh projek nangka madu yang telah berjaya. Di mana ni? Ya. Di mana ni? Ni dekat Bukit Tajam. Seberang. Oh, besar dia ni. Ini 20 hektar. Ni memang enterprise punya apa? Komersial punya.
Yang you nak buat Yes. 1 hektar saja. Satu hektar. Tapi itu pun dah besar kan? Ya, Itu dah besar. Ini antara contoh yang berjaya. Ni pokok dia memang rendang. Nak petik buah tu memang semudah di bawah. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Encik Basri untuk tentang proses pemasaran. Assalamualaikum Prof dan Puan. Selamat datang. Seperti yang kita tahu, dalam satu projek, pemasaran itu adalah sangat penting kepada semua projek-projek untuk memasarkan produk-produk mereka. Dan tujuan pemasaran yang penting sekali ialah macam mana kita nak memperkenalkan produk itu kepada pengguna dengan dalam masyarakat, kepada masyarakat. Jadi jika kita nak memperkenalkan satu produk itu, kita juga memerlukan satu kos. Sebab kita nak brandkan dia, nak memperkenalkan dia macam mana. Jadi oleh itu kita mesti mengambil kira kos yang promosi itu agar tidak mengganggu promosi dan tidak membazir kepada syarikat. Secara langsung kita dapat mempertimbangkan berapa modal yang perlu dikeluarkan dan yang perlu digunakan semasa promosi. Apabila kita dah menjualkan produk ini, kita mesti ambil tahu apa tidak balas pembeli. Melalui tidak balas ini kita dapat tahu bagaimana kita nak memperbaiki mutu-mutu kita punya produk. Contohnya dari segi packaging, dari segi kita punya penghantaran, kepantasan. Jadi kita boleh ambil tahu kelemahan tersebut dan kita memperbaikinya. Salah satu media untuk mempromosi produk ini adalah melalui media elektronik seperti laman web, televisyen, dan juga pendekatan yang terbaru pada tahun 2006 ialah penubuhan teman di bawah pengawasan Pharma. Ini memberikan kita tunjuk ajar bagaimana kita nak mempromosikan barang. Mereka juga membantu kita macam mana nak membungkus, buat pembungkusan packaging satu barang itu. Jika kita punya perniagaan di dalam negara, packagingnya tidak sama dengan kita menjual ke luar negara. Kerana packaging di luar negara memerlukan masa yang lama, kita perlukan packaging yang tahan lasak dan yang pada masa yang sama tidak merosakkan buah tersebut. Salah satu lagi ialah internet secara online. Jadi kita memerlukan satu website. Website ini boleh dilawati oleh semua pengguna daripada seluruh dunia dan boleh kita tengok apa produk-produk yang kita nak ketengahkan, nak jual. Yang secara langsung diorang boleh membeli ataupun membeli tempahan melalui website dan kita buat pengantaran. Salah satu juga yang kita kena pasti bagaimana trend pengguna sekarang. Macam duduk bandar, mereka nak cepat. Jadi pembungkusan dan cara packaging contohnya di dalam pasaraya mestilah mudah dibawa ke mana-mana. Jadi dalam masa yang sama juga mereka merasa selesa membawa produk tersebut. Menetapkan harga yang sesuai. Contohnya kalau jika dalam pasaran tempatan, kemungkinan kita punya pembungkusan itu tidaklah terlalu mahal dia punya kos. Tetapi jika kita nak buat penghantaran ke luar negara, satu lagi kita punya produk itu mestilah dibungkus dan dipakejkan dengan package yang lebih menarik. Sebab pengguna ni kadang-kadang mereka tidak menekankan apa kualiti dalam, tapi mereka melihat kepada dia punya pembungkusan. Jadi apabila pembungkusan tu diambil berat, kos juga akan meningkat. Jadi harga yang ditawarkan pun agak tinggi. Sebab itu pasaran tempatan harga dia lebih kurang RM2.5. Kemudian kalau keluar negara mungkin sekali ganda atau 2 kali ganda harga produk tersebut. Sebab kita mengambil kira dari segi dia packaging dengan dia punya penghantaran. Itu sajalah. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada Prof dan polisi. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan analisis kewangan berkaitan dengan penerimaan angka madu yang diusulkan oleh syarikat kami. Okey.
seperti mana yang kita tahu, seperti yang kawan saya bagi tahu tadi, modal kita guna sebanyak RM90,000. Modal ni kita dapat daripada bank, Agrobank, dengan interest 4% setahun. Lebih kurang nilai dia lebih kurang dalam RM3,600 lah. Okay, untuk penanaman nangka madu, yang pertama sekali kita perlu tengok pada 3 aspek yang penting, dari segi kos pembelanjaan, daya maju syarikat, daya maju projek dan pemasaran. Pemasaran kawan saya Basri tadi dah terangkan secara lebih detail. So saya akan terangkan berkaitan dengan kos perbelanjaan dan daya maju syarikat. Kos perbelanjaan ni adalah kos yang kita guna untuk mewujudkan, menyediakan satu kawasan untuk melaksanakan projek ni. Manakala daya maju projek ni pula kita nilai satu-satu projek itu sama ada ia boleh bertahan lama ataupun tidak. Okey. Okey, untuk kos perbelanjaan di bawah Ni boleh ke sana sikit tak? Okey, baru masuk kan? Okey. Okey, untuk kos perbelanjaan terdapat 3 kos utama yang yang kami beri tumpuan, iaitu kos pembangunan, iaitu kos untuk membangunkan satu kawasan tu. Lepas tu kos bahan-bahan, iaitu kos bahan yang untuk kita gunakan di macam nak beli, menyediakan cangkul barang-barang yang kita gunakan di semasa nak buat di ladang tu, aktiviti-aktiviti yang di ladang nanti. Lepas tu kos tenaga kerja. Okey, untuk kos pembangunan, di bawah dia ada kos menebas, kos pembinaan, membina parit, jalan-jalan, pagar dan sebagainya. Anggaran kos untuk kos pembangunan ni, untuk projek kami adalah sebanyak RM5,025 sehektar. Okey. Untuk kos bahan-bahan yang mana untuk beli benih, baja, racun dan sebagainya, jumlah kos ni sebanyak RM22,410. Yang mana purata kos bahan untuk setahun. RM22,000 itulah kos bahan. Kos bahan untuk menyediakan. Purata kos bahan setahun saya tak. Okey, untuk kos, okey macam ni. Kos bahan setahun maksudnya kos tahun, sebab projek kami memakan masa selama 10 tahun. Okey, ini initial year yang kos bahan yang tahun pertama. Yang RM22,410 tu yang permulaan. Okey, tahun pertama. Tahun pertama. Okay. Yang subsequently seterusnya yang seterusnya okay. setahun lebih kurang dalam RM1,054.90 setiap tahun lah. Secara untuk benih ke, sebab dia tanam sekali saja kan, benih untuk baja. Untuk lebih kepada baja, racun dengan ni kawalan rumput umpai. Semurah itu? Ya. Memang murah macam tu, RM1,000 je. Okey. Organik. Organik bukan mahal dia punya baja. Organik sini murah di Malaysia. Okey. Dia baja kimia. Untuk kos tenaga kerja, iaitu aktiviti yang kita perlukan pekerja-pekerja buat di ladang tu, seperti membaca, pengawalan serangga, lepas tu pengawalan rumput rampai yang perlu diorang buat aktiviti di ladang tu nanti. Jumlah kos adalah sebanyak RM9,694 dan purata setahun lebih kurang dalam RM1,612. Yang RM9,694 itu yang permulaan. Yang berikutnya tu seterusnya. Yang seterusnya tu yang RM1,612 lah. Itu secara purata lebih kurang dalam 10 tahun purata dia lebih kurang macam tu lah. Okey, untuk daya maju projek dinilai dalam 6 kaedah. Yang pertama dari pendapatan bersih. Pendapatan bersih ni kita nilai apabila pendapatan yang diperoleh setelah ditolak daripada pendapatan kasar. Maksudnya keuntungan yang kita dapat secara kasar dan kita tolak kos-kos yang kita gunakan tadi. So yang lebihan tu adalah kos bersih. Okey. Seterusnya yang kedua adalah tempoh pulangan modal. Tempoh pulangan modal ni setelah baki wang kumulati, iaitu wang yang timbunan, maksudnya setelah dapat keuntungan ditolak dengan kos-kos yang kita gunakan, yang balance tu
kita simpan sebagai wang akumulatif, wang timunan menjadi positif. Okey. Untuk projek kami dianggarkan Bunyi masa tamat tu okay. Ini adalah analisis kepekaan turun naik harga. Dan ini adalah analisis kepekaan turun naik hasil. Dan ini adalah aliran wang kewangan untuk syarikat kami. ada dalam CVP. Okey. Tak, ni ada tak Ada. dalam ni? Ada. Okey. Yang ni adalah aliran dia. Seterusnya ini adalah aktiviti kerja yang kami lakukan. Okey. Ini adalah rantaian dia. Tak perlu terang lagi, masa dah habis. Sekarang boleh buat kesimpulan lah. Buat rumusan. Okey, untuk kesimpulan dia, Taman Nangka Madu ni merupakan projek pertanian yang sangat menguntungkan, mempunyai nilai kompetitif yang tinggi dan mempunyai pasaran yang sangat luas. Kepentingan untuk mendalami bidang dan ini dengan lebih terinci dan mencapai matlamat perniagaan adalah amatlah perlu supaya para usahawan mempunyai pengetahuan asas dalam bidang yang diceburi. Tanpa pengetahuan asas, segala dalam projek ni tak boleh dijalankan dengan sempurna. Itu saja.